am that baby that she decided not to abort. That could have been me. That could have been my fate. Just because something looks ugly doesn't mean it's morally wrong. What did you say, ma'am? Nothing. Please, share. I said, just because something looks ugly doesn't mean that it's morally wrong. You think dead children aren't morally wrong? Hai korang, so hari ni kita nak tengok sandwich student tahu tak maksud dekolonisasi. Jom. Miss, nak tanya boleh? Sorry, aku cakap bahasa Melayu. Miss, tahu tak apa itu dekolonisasi? Misi. Tak, boleh tak? Tak nak. Miss, tahu tak apa itu dekolonisasi? Dekolonisasi bermaksud proses pembebasan daripada cengkaman kuasa penjajahan. Itu sama macam secularism tapi dari aspek agama. Apa pula tu secularism? Secularism menolak hukum agama daripada kehidupan seharian. Tahu tak contoh-contoh isu semasa yang berkaitan dengan secularism? Contohnya isu pengguguran. Okey, jom kita saksikan. Korang pernah dengar tak? Kan sekarang isu kes pengguguran. Tapi boleh ke kita gugurkan kandungan? Badan kita sendiri kot, kita lah nak buat apa? Tapi aku rasa mana boleh. Sebab kita kan ada agama. Lepas tu agama tu ada peraturan dia, kita kenalah ikut. Lah, kenapa pula? Sabar, aku cari dekat TikTok. Sekarang ni kan semua benda ada di hujung cari. Aku cari anything ustaz atau ustazah yang pendapat hujah tentang pengguguran ni. Sekejap. Okay. Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini kita akan membincangkan pasal isu menggugurkan kandungan. Secara amnya, setiap aksi yang kita lakukan ni mesti ada hukumnya tersendiri. Dari aksi yang melalaikan, aksi yang menjalankan aktiviti harian, aksi yang membantu kita membuat aktiviti, semuanya ada hukumnya tersendiri. Lagi-lagi aksi yang melibatkan orang lain. Dalam isu ini, ia melibatkan roh seorang bayi. Oleh itu, apakah hukumnya kalau kita menggugurkan kandungan dari perspektif Islam? Seperti yang dibincangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fiqh dan klasik moden, jika kandungannya berusia 4 bulan, maka hukumnya adalah haram dan dianggap sebagai jenayah. Kenapa? Kerana dalam Al-Quran dan hadis telah menyatakan bahawa jika kandungannya telah 4 bulan, maka roh telah ditiupkan dalam perutnya. Itu jika kita menggugurkan kandungan, ia dianggap sebagai jenayah yang bahawa kita membunuh sesuatu manusia yang lain. Tak boleh, haram sama sekali. Kecuali ia akan menjejaskan kesihatan dan keselamatan nyawa ibunya ataupun memberi kecacatan kepada bayi. Ini boleh dianggap sebagai harus. Selain itu, jika kandungannya kurang daripada 40 hari, maka hukumnya adalah makruh jika ia tidak mendapat persetujuan daripada kedua ibu dan bapanya. Kesimpulannya, dalam Islam adalah haram sama sekali untuk menggugurkan kandungan kecuali mendapat nasihat daripada pakar ataupun yang dapat mengancam nyawa ibunya dan keselamatan ibunya. Bagaimana pula dengan agama-agama lain? Boleh ke kalau dalam agama diorang? Saya akan menceritakan dalam pandangan agama Buddha pula. Ahimsa yang bermaksud non-violence philosophy menganggap bahawa semua perkara di dunia ini adalah suci pada awalnya. Walaupun masih terang lagi bersuluh ia tidak diterima dalam tradisi agama ini, tapi mereka masih lagi bertoleransi dalam menggugurkan kandungan seperti di negara Thailand, Korea dan juga Jepun. Dalam Buddhism, setiap perkara yang dilakukan mestilah konsisten dan mengikut prinsip yang bermoral. Buddhism mengajarkan 3 prinsip pemata iaitu Buddha, Dhamma dan Sangha. Lalu, apa-apa keputusan pun mestilah berlandaskan prinsip ini yang bermoral. Dobbs versus Pertubuhan Kesihatan Wanita Jackson ialah keputusan penting Mahkamah Agung Amerika Syarikat yang membatalkan kes Roe vs Wade pada tahun 1973. Roe vs Wade melindungi akses kepada pengukuran sebagai hak persekutuan, jadi pembatalan Roe vs Wade bermakna hanya setiap negeri mempunyai kuasa untuk mengawal selia mana-mana aspek pengukuran yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang Persekutuan. Mahkamah Agung menolak Roe vs Wade atas alasan bahawa hak substantif untuk pengukuran tidak berakar dalam sejarah atau tradisi negara ini atau dianggap sebagai hak kepada klausa proses wajar telah disahkan pada tahun 1868 dan tidak diketahui dalam Undang-Undang Amerika Syarikat sehingga Roe. Keputusan untuk membatalkan Roe vs Wade disokong oleh ramai pemimpin Katolik termasuk Ketua Gereja Katolik seperti Pope Francis.
Walaupun majoriti negara di seluruh dunia telah meningkatkan kes kepada pengukuran dari 1994 hingga 2023, 4 negara termasuk Amerika Syarikat telah mengurangkan akses kepada pengukuran. Amerika Syarikat merupakan negara terpencil di kalangan negara demokrasi maju di mana hanya klinik pakar menyediakan pengukuran dan penjagaan reproduktif lain tidak dibayari oleh insurans kesihatan awam. Akta Pengukuran 1967 di UK juga melindungi akses kepada pengukuran, tetapi aktiviti pro pilihan baru-baru ini cuba untuk membatalkan akses tersebut. Asal-usul kes ini bermula apabila Mississippi, sebuah negeri di Amerika Syarikat, meluluskan undang-undang yang melarang sebarang operasi pengukuran selepas 15 minggu pertama kehamilan. Perundangan itu berdasarkan model yang ditulis oleh Alliance Defending Freedom, sebuah organisasi undang-undang konservatif Kristian. Amy Coney Barrett, seorang Katolik konservatif yang telah lama menyokong undang-undang anti pengukuran, salah seorang hakim Mahkamah Agung utama yang terlibat dalam membalikkan Roe vs. Wade. Assalamualaikum Sofia. Aku nak tanya tadi aku macam tengok-tengok pasal barang nak prepare untuk mengandung dan untuk baby semua tu. Lepas tu aku tengok kos tu mahal sangat-sangat. Jadi aku tak tahu nak fikir apa ni. Kau apa nasihat kau? Kau ada nasihat tak? Waalaikumsalam Diana. Oh, aku tak adalah pro sangat pasal benda-benda macam ni. Tapi hari tu aku adalah tanya kawan aku. Adalah dia cakap kat aku dalam 3,000 lebih jugalah dia spend untuk benda ni. So aku nak tanya kau lah dulu, kau ada saving tak? Tak ada. Susah tu sebab banyak benda yang kau kena bayar. Untuk macam kau baru beberapa minggu kan. So untuk prenatal ni sebelum kau bersalin, kau kena beli buku pink, buku pink untuk anak-anak tu. Lepas tu kena buat monthly check up setiap bulan lah kan. Tu dah berapa ringgit. Lepas tu vitamin-vitamin. And then untuk waktu kau nak bersalin pula, kau kena buat bersalin tu, kau kena bayar dekat hospital untuk bilik ward, untuk masuk bilik bedah. Tu dah berapa ringgit. Lepas tu nanti baby tu dah keluar pula, lagi bertambah tau kos kau. Kau kena buat postnatal care. Lepas tu kau kena beli ubat-ubat, kena buat massage. Total agak mahal lah, dalam 3,500 macam tu. So kalau kau tak ada saving, baik kau fikir masak-masak tu. Supaya itu je lah nasihat aku untuk kau. Oh my god. Selamat pagi doktor. Selamat pagi. Doktor, saya dah 4 minggu mengandung. Tapi saya punya masalah mental dah semakin teruk. Saya selalu mood swing, depresi saya semakin teruk, anxiety saya selalu berlaku masa lagi-lagi sebelum nak tidur. Sebelum ini pun pernah ada history penyakit mental ke? Ya, Puan kena googlekan kandungan ini kerana saya rasa saya risau kandungan ini dapat menjejaskan kesihatan puan. Jadi saya rasa itu adalah jalan penyelesaian yang terbaik buat puan. Kerana dia juga boleh merisikokan kandungan puan, okey? Jadi puan kena bersabar dan redha. cuba lagi. Betul. Next time. Assalamualaikum doktor. Salam. Saya ada masalah. Saya baru mengandung macam 5-4 minggu macam tu. Tapi air ketumban saya dah pecah. Apa saya nak buat? Saya risau sekarang ni. Kalau macam tu, saya terpaksa sarankan puan untuk gugurkan kandungan tu.
Sebab perkara ni kalau tak ambil tindakan awal, takut-takut nanti akan berlakunya jangkitan kuman daripada rahim puan dan merebak ke seluruh badan puan. Jadi bila jangkitan tu merebak, dia akan mengefek organ dan tisu dalaman yang lain yang boleh membawa maut. Tapi saya nak, ni untuk maklumat puan lah, ada lagi dua situasi yang di mana kalau berlakunya pendarahan yang banyak dan disebabkan oleh janin tu tak lekat pada dinding rahim, ataupun tekanan darah tinggi kepada ibu semasa mengandung. Dua situasi ni pun akan memberikan kesan yang samalah, sebab dia akan amat berbahaya untuk si bayi dan si ibu. Jadi saya sarankan kalau kenalan puan ke yang mengalami situasi lagi dua ni pun gugurkanlah cuti kandungan tu, sebab lagi selamat daripada tu daripada nanti boleh jadi dua-dua kehilangan kita dulu. Macam tu lah. Terima kasih doktor. Okey tak, Diana? Tak, aku rasa bersalah lah sebab aku macam bunuh anak aku, faham tak? Faham, tapi tak apa. Kau terpaksa, kau tak salah pun. Bukan salah kau pun. Lagipun kalau kau ada anak tu, nanti dia akan efek kau dengan dia juga. Kau nak ke dia besar tak sihat ke apa ke? Tak kan? Tak nak. So bukan salah kau. Okay, tak apa. Cuba lagi. Tak apa. Kita pergi makan dulu. Okey, kau belajar lah. Okay, boleh. So, kesimpulannya adalah semua orang mempunyai hak untuk menggugur. Ini mereka boleh membuat keputusan tersendiri. Kita terima secularism tapi tak sepenuhnya. Hanya yang cukup untuk menghasilkan kesan positif terhadap kehidupan kita. okay, my body, my choice. My body, my choice. My body, my choice. Our body,